Yang saya nak sentuh pada malam ni ialah tentang satu perasaan, satu penyakit yang banyak orang jumpa sekarang. Penyakit apa? Penyakit anxiety, kemurungan, depression, trauma. Saya dalam 2 bulan ni saya jumpa 4 sampai 5 orang. Salah seorangnya engineer. Dia menghadapi masalah terlalu takut. Tak makan, tak mandi, sampai cengkung muka ni. Mak dia bawa datang jumpa saya. Saya kata, akak, kalau akak tak berubah, akak akan jadi penghuni hospital bahagia. 2 minggu lepas, mak dia telefon, Ustaz, anak saya dah masuk hospital. Hospital mana? Hospital itu lah, mana lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan tahu tak dia takut apa? Dia takut kena buang kerja, sebab macam mana dia nak bayar hutang kereta dah. Saya tanya dekat dia, gaji RM RM10,000, kereta RM1,500. Itu apa masalah ya? Masalah dia, nanti saya kena buang kerja, nanti saya kena buang kerja, macam mana saya nak bayar kereta, macam mana saya nak bayar kereta. Oh sudah. Mak dia kata sudah, duduk elok, macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar kereta. Saya kata apa susahnya, jual baliklah kereta tu. Macam mana nak pergi kerja, macam mana nak pergi kerja. Sudah tuan-tuan. Dia kata. Kalau aku jual kereta, aku nak pergi kerja. Kalau aku nak pergi kerja, kereta tak ada, macam mana? Kalau gitu pakailah kereta. Macam mana nak bayar? Nak bayar apa gaji awak RM10,000, nanti kena buang kerja, nanti kena buang kerja. La ilaha illallah. Apa yang teruk sangat ini nama dia anxiety, ketakutan yang melampau. Hari ini dia marah. Tuan-tuan tengok hari ini kesan daripada pandemik hari ini, yang banyak orang di kelang kabut. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan, apa benda pun yang kita nak pada saat sekarang ialah kekuatan, keyakinan. Yang kita nak pada saat sekarang ialah kestabilan. Selagi mana tidak ada kekuatan, tidak ada kestabilan dalam apa benda pun tuan-tuan, dia akan datang benda-benda ini. Dia akan datang pada jiwa kita ni tuan-tuan. Sebab tu jangan pandang kecil benda ni. Ketakutan ini akan sampai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dia akan datang ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ketakutan, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, harta makin berkurang, wal anfus, akan berlaku kematian, was samarat, akan datang masalah makanan. Kata Allah, wa basyiris sabirin, dan hendaklah kamu sabar menghadapi 5 ujian ini. Ada 5 ujian yang akan sampai pada kita. Pertama, ujian ketakutan. 2, ujian kelaparan. 3, ujian harta makin berkurang. 4, ujian kematian. 5, ujian makanan makin berkurang. Kata Allah, hadapilah kelima-lima ujian ini dengan kesabaran. Bila Allah dah bagi tahu kepada kita bahawa manusia akan diuji dengan 5 benda ini, kalau kita seorang-seorang nak menghadapi dia, kita tak mampu. Kalau kita sekeluarga nak menghadapi dia tanpa bekerja sama, kita tak mampu. Nak mampu menghadapi ujian yang begini hebat,
kita memerlukan kekuatan, memerlukan kerjasama, memerlukan yang terbaik untuk memastikan bahawa kita tak jatuh kepada anxiety, kita tak jatuh kepada trauma, kita tak jatuh kepada benda-benda yang kita sebutkan tadi. Yang jumpa jabatan dia nak terjun, jumpa pisau dia nak tikam, jumpa ubat dia nak telan melebihi dos dia. Tuan-tuan, disebutkan kepada kita tentang masalah ketakutan. Baik, ada orang yang takut hantu. Sepanjang saya ceramah bertahun-tahun ni, berapa kali saya ceramah saya jumpa hantu. Tuan-tuan percaya tak percaya tu tuan-tuan punya pasal. Kalau agak-agak tak percaya, doalah malam ni, ya Allah nak jumpa hantu. Mana nak tahu, balik-balik ceramah jumpa hantu tumpang naik motor. Saya pergi ceramah di Johor, satu hotel. Hotel di tepi laut, tepi sungai menghadap ke laut. Cantik view dia. Bila saya duduk atas katil seorang-seorang tu, handphone saya tak sini. Saya kali belah sini, handphone tak kat kaki pula. Masa bila pula aku letak di kaki, ambil balik, letak balik. Saya pun tidur jaga pula, tengok di kaki pula. Apa kejadian? Lepas tu saya dengar orang mandi dalam bilik air. Saya pun buka lampu, tengok bilik air basah. Siapa pula lah mandi? Saya kata aku suka lah, aku nak tidur, hanya kaji aku sudah. Saya ceramah di Selama. Driver saya tu naik kereta dia bawa. Tiba-tiba babi melintah. Babi lintah. Bawa anak ni. Ustaz, babi Ustaz. Cakap elok ni. Bagi aku babi. Dia kata babi Ustaz. Jangan, berhenti dulu. Ustaz, babi kat depan. Baru betul. Dia boleh kata Ustaz babi. Astagfirullahaladzim. Saya kata bebek dia terajang aja. Berhenti biar dia melintah. Babi pun lintah tu ni cerita. Waktu dia habis melintah tu, pak ke mak babi kita tak tahu. Dia tengok dulu. Oh, ada hati tengok orang pula tak. Tengok lagu tu, tengok. Tak lama lepas tu tuan-tuan, ada satu benda putih betul-betul duduk tunggu tepi jalan. Pukul 12 malam. Dengan baju putih, rambut itu tutup muka. Dalam hutan. Dalam hutan. Saya kata kat dia, jangan pandang, jangan tegur. Dia kata. Tak tegur, diam dalam kereta ni tak tegur. Lepas dah lepas, jangan pandang belakang. Driver saya kata, Ustaz, kalau tiba-tiba dia main ke depan, jangan tengok depan, tengok belalai. Lepas tu, ambulans yang ambil kita. Nombor 1, ada orang takut dengan hantu. Nombor 2, ada orang takut dengan gemuk. Lah, khususnya orang perempuan. Suami dia beli alat timbang, dia campur lombong. Jangan beli timbang. Takut gemuk. Saya pergi ceramah di satu negara belah-belah Asia Barat. Saya tengok anak dara dia comel-comel mangah. Lah, tak mau balik. Bila mak dia keluar, nak balik. Mak dia sihat lagu tu. Tuan-tuan juga tengok dia pun kalau pergi umrah, serupa muka. Jalan duduk. Saya tanya kawan saya, hampa punya bangsa ni, waktu anak dara comel-comel ramping semua, pasal apa bila kahwin badan naik? Dia kata memang budaya kami macam tu. Bila lepas kahwin, kami kena bagi makan isteri kami.
Kalau isteri kami gemuk, itu tandanya kami bagi cukup makan, kami berbangga. Kalau lepas kahwin isteri kurus, kami tak elok pasal tak bagi makan. Jadi agak-agak lepas ni makan banyak-banyak. Kalau orang tanya ambu leha gemuknya, tandanya suami kita bagi makan elok. Ini budaya mereka. Nombor 3, tuan-tuan, ada orang yang takut dengan penyakit. Minumlah air ni, oh tak bolehlah kencing manis. Takut. Ni dalam dewan ni berapa ramai hak kencing manis. Kencing manis, kencing manis, kencing manis, kencing tawa kena kencing. Kencing manis, kencing manis, kencing manis. Oh, sama naik. Kencing manis kena kencing sama banyak tak? Berapa kali nak kena kencing ni? Cukuplah kencing manis tuan oi. Namanya diabetes. Pasal apa dipanggil diabetes? Kalau tak jaga kencing manis, dipotong betis. Tu namanya diabetes. Kalau tak jaga lagi, dipanggil diapaha, potong tanpa. Kalau tanpa ha pun tak jaga lagi, nama dia dai. Tak pernah faham, tak faham sudah. Yang saya kena takut dua ni saya kena takut. Pertama, takut amalan tidak sah. Tuan-tuan, nombor 1 yang kita kena takut ialah amalan kita tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal tak betul sembahyang. Pasal tak betul berwuduk. Pasal tak betul basuh air kencing. Apatah lagi kalau tak basuh. Macam mana nak sah sembahyang? Kencing pun tak basuh. Naik motor pergi masuk dalam kampung, nak terkencing, dia berhenti tepi kebun pisang. Kenapa bang? Nak terkencing. Dia kencing di tala yang dekat pokok pisang, bergoyang pokok. Habis kencing naik motor jalan berung balik. Apa cerita ni? Macam mana nak sah sembahyang? Nombor 1 takut tidak sah. Nombor 2 yang kita kena takut apa dia? Amalan tak diterima. Amalan ditolak. Sebab apa amalan ditolak? Sebab kita ada dosa dengan orang. Anak dahaka, amalan ditolak. Memfitnah orang, amalan ditolak. Mengumpat orang, amalan tergantung. Berapa ramai kita hari ini mengumpat, mencerca, memaki, memfitnah, melaga-lagakan orang, mengata pada orang. Jom tuan-tuan, dalam saat kita menghadapi suasana pilihan raya ni, jaga batas. Jangan mulut sedap mengata pada orang, jangan sedap mulut memfitnah orang. Jangan sedap mulut kita ni mengata sesuatu yang kita tak tahu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila kamu dengar orang fasik bawa berita, siasat. Kerana hari ni tuan-tuan, macam-macam benda boleh dibuat dengan teknologi. Macam-macam benda boleh dibuat dengan teknologi. Gambar orang mati pun boleh dihidupkan balik, digerakkan badan orang mati. Orang yang dah mati pun boleh bercakap sekarang tuan-tuan. Kalau kita tak berhati-hati, kita akan terlibat dan terpalit dengan fitnah. Dan fitnah itulah menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita minta maaf pada orang yang kita fitnah. Dua benda ni tuan-tuan yang kita kena jaga.